Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, sir. Okey, hari Salam, ni kita sir. sambung bab 5 soalan paper 1 dulu. Okey, cuba bagi jawapan terbaik yang korang belajar sebelum ni jangan main hantam sajalah. Okey. Alright, Faris, nombor 1 Faris. Antara yang berikut yang manakah sebetian bukan organik? Sebut penaik, sir. Sebut penaik. Alright. Okey, sebut penaik ni biasalah mak-mak yang suka buat kek ni mesti ada ni kat rumah. Okey. Fatin. Fatin banyak tepung tak ni kat rumah ni? Antara proses berikut yang manakah tidak berlaku di kita karbon? Jawapan dia B. B. Penyulingan. Okey. Seterusnya nombor 3 Doni. Antara yang berikut yang manakah adalah hidrokarbon tak tepu? Okey, antara A dengan B jawapan dia. Mana satu? Jawapannya A. Etena. Alright. Okey, nombor 4 Nurin. Antara berikut yang manakah bukan dari siri homolog alkana? A. Propena tu alkina. Okey. Nombor 5 Syarul, nombor 5. Pernyataan yang manakah benar tentang X? Dia double bond. A. Jawapannya D, donkey. Terbakar menghasilkan karbon dioksida dan air. Okey. Okey, nombor 6 Syasha. Apakah bahan yang digunakan untuk turapan itu? Senang. A. A itu bitumin. Okey, nampaknya Yusri dengan ni menghilang. Sekejap. Okey. Tak apalah nanti Yusri dengan Asra tu kita doublekan soalan dia. Okey, Faris, nombor 7. Faris, Yes, sir. nombor 7. Yang pernyataan yang manakah ni nombor 7 ke, sir? Yap. Maklumat berikut. Maklumat berikut menunjukkan ciri bahan T. Terdiri daripada hidrogen dan karbon sahaja, berasal daripada tumbuhan dan haiwan sudah mati. Antara A dengan B. Jawapannya petroleum, sir. Alright, petroleum jawapan dia. Okey. Okay, sekarang kita bergerak ke bahagian alkohol. Okey, Fatin Amira. Nombor 8. Antara yang berikut bahan yang manakah ditambah pada glukosa semasa penapaian? Jawapan dia C. Okey, 8 dia C yeast Okey, nombor 9 Doni. Dalam penyulingan etanol, kenapa penyulingan berlaku pada suhu 78? Kenapa 78 darjah Celsius tu? Jawapannya B. B, takat didik etanol ialah 78 darjah Celsius. Okey, seterusnya nombor 10 Nurin.
Antara berikut yang manakah hasil tindak balas apabila etanol terbakar di dalam udara? Okay. Jawapannya D. B. Karbon dioksida dan air. Itu adalah hasil daripada alkohol ya. Okey. 11 Syarul. Syarul. 11. Saya tak turun lagi, saya tak sampai nombor 11 lagi. Ya Syarul. Nombor 11 Syarul. Tak, saya punya saya nampak separuh aje lah, saya nombor 11 tu. Baru turun, okey. Okey. Apakah nama tindak balas apabila etanol bertindak balas dengan asid etanoik? Apa tu? Asid ethanoik ni dia popular ni. Apa ni? Ada proses tu paling lain pada yang lain lah. Apa proses dia? Lain pada yang lain. Lain pada yang lain. D. Pengesteran. Pengesteran ni macam buat minyak wangi. Minyak wangi Saponifikasi ni untuk sabun. Penapaian ni macam buat arak tu lah. Ataupun tapai kan. Pembakaran ni macam penghasilan bahan bakar kan. Okay. So kita tengok nombor 12. Okey, Syasha nombor 12. Diana mahu menghasilkan tanah daripada ubi kayu. Apakah proses yang patut dilakukannya? Jawapan dia C. C. Penapaian dan penyulingan. Okey, lepas tu nombor 13. Baru masuk Yusri. Okey, nombor 13 Yusri. 13. Antara yang berikut yang membuka kesan pengambilan alkohol yang berlebihan. Jawapannya D. Ulcer perut. Okey, 14 lagi sekali Yusri. Antara yang berikut yang manakah benar tentang lemak? Yang manakah benar tentang lemak? Ya? D. C. Sumber adalah tumbuhan dan haiwan. Okey, seterusnya nombor 15 Faris. Faris pun dia terkeluar. Faris pula terkeluar. Okey, Fatin. Nombor 15. Antara yang berikut yang manakah benar tentang lemak tepu? Jawapan D. A. Molekul mempunyai bilangan atom dan hidrogen yang maksimum. Maksudnya dia bersambung setiap sisi ikatan dia. Okey, nombor 16. Doni nombor 16. Antara yang berikut yang manakah penerangan mengapa pengambilan lemak tepu perlu sederhana? Jawapannya C. C. Kolesterol yang tinggi. Okey, Faris nombor 17. Darjah 3 menunjukkan kerata rentas buah kelapa sawit. Okey, PQR tu. Apakah Q? Q mana tadi? Yang dalam sekali. Yang dalam sekali. Yang Sambut kat luar. Isi rong. Yes, isi rong jawapan dia ataupun kernel bahasa Inggeris dia. Okey, seterusnya Nurin 18. Seorang pelajar diberikan minyak kelapa sawit dan diminta untuk menghasilkan sabun pepejal. Apakah proses yang perlu dilakukan oleh pelajar itu? B. Saponifikasi. Alright. Sabun pepejal saponifikasi. Okey, last kali nombor 19. Okey,
Okey, Syarul. Maklumat berikut menunjukkan sebahagian daripada proses pengekstrakan minyak kelapa sawit. Tandan disterilkan menggunakan steam. Buah Okey. sawit dileraikan daripada tandan. Alright. Apakah proses V dan W? V tu disterilkan menggunakan steam, W tu dileraikan daripada tandan. Jawapannya Senang D. je ni. Jawapan dia D. C. Dia dah sebut apa D? Donkey. Ah, Bola ke donkey? donkey. Donkey, pensterilan dengan penanggalan. Kan diturunkan, dileraikan tu ditanggalkan lah. Sterilkan ni ada perkataan pensterilan. Okay? Alright, kita dah habis dah paper 1. Okay, jom kita tengok paper 2 pula. Okay, so untuk paper 2 tu, nombor 1 tu, dia suruh sekumpulan pelajar menjalankan satu aktiviti untuk menyediakan etanol di dalam makmal. Okey, bahan-bahan dia ialah nasi, sukrosa, yeast, air suling dan air kapur. Prosedur dia ialah masukkan 1 spatula yeast dan 5 cm padu. Air suam ke dalam bikar. Kacau untuk dijadikan paste. Larutkan 1 spatula sukrosa di dalam 10 cm padu air suling dalam kelalangkun. Tuangkan paste yeast ke dalam larutan sukrosa itu. Sambungkan tiup penghantar ke kelalangkun. Celupkan hujung tiup penghantar ke dalam air kapur dalam tabung uji. Ulang langkah 1 hingga 3 menggunakan nasi. Biarkan kedua kelalangkun selama 1 hari. Okey, pemerhatian yang kita dapat buat daripada jadual 1 tu, yang bahagian A iaitu tabung didih A, karbohidrat dia adalah larutan sukrosa. Air kapur tu akan bertukar menjadi keruh. Manakala tabung didih B, karbohidrat dia adalah nasi, manakala air kapur dia bertukar menjadi keruh juga. Okey, kita tengok soalan A, B dan C. Okey, soalan A. Okey. Syasha, bacakan soalan A tu. Apakah pemboleh ubah yang dimanipulasi di dalam aktiviti ini? So apakah pemboleh ubah? Okey, jap. Okey, kalau kita tengok, dia punya karbohidrat dia adalah daripada 2 jenis yang berbeza. 2 jenis yang berbeza. Itu yang kita ubah, sama ada diguna nasi ataupun satu lagi tu diguna apa kan? So jawapan dia, bacakan Syasha jawapan dia. Karbohidrat yang berbeza. Yes, pemboleh ubah yang dimanipulasi adalah karbohidrat yang berbeza. Usri, bacakan soalan yang seterusnya. Nyatakan satu inference berdasarkan pemerhatian dalam jadual 1. Okey, apa yang kita nampak daripada jadual yang kita buat kat atas tu? So, apa yang kita nampak ialah, okey, bacakan Yusri. Karbon dioksida terhasil. Okey, karbon dioksida terhasil. Okey, seterusnya. Faris, bacakan soalan. Faris. Nyatakan hipotesis bagi aktiviti ini.
Okey, bacakan jawapan tu. Penampaian karbohidrat menghasilkan etanol. Okey, proses penampaian kan dia masukkan yeast tadi tu, dia akan menyebabkan etanol dihasilkan. Okey, seterusnya. Okey. Seterusnya kita tengok soalan D. Okey, Fatin bacakan soalan D. Kandungan di dalam kelalang kun disuling pada 78 darjah Celsius. Hasil sulingan adalah etanol. Nyatakan dua sifat fizikal hasil sulingan itu. Apa dua sifat fizikal dia? Tadi ada bagi jawapan tadi tu. Okey, bacakan jawapan dia. Fatin. Tidak berwarna dan bau rasa tajam. Bau ataupun rasa yang tajam. Okey. So, soalan yang seterusnya, Raja satu menunjukkan kepingan kerata rentas bagi sebuah kelapa sawit. Okey, kita tahu ada bahagian sabut, ada bahagian sabut, ada sirung, ada bahagian tempurung. Okay, jom kita tengok. Okey, Doni. Bacakan soalan nombor 1. A. Berdasarkan Raja 1, nyatakan bahagian yang mempunyai paling banyak minyak. Jawapan Apa dia jawapan dia, Doni? sabut. Sabut. Alright. Okey, Nurin. Bacakan soalan B. Minyak sawit digunakan secara meluas berbanding dengan minyak masakan yang lain. Nyatakan 3 sebab mengapa kita patut menggunakan minyak sawit di dalam masakan kita. Kenapa nanti kejap kita tengok apa jawapan dia. Okey, ada 3, ada banyak tapi sepilih sepilih jawapan yang paling senang nak ingat Okey, bacakan jawapan dia, Nurin. Pertama, tidak mengandungi kolesterol. Alright. Kedua, Ada beta karotena. 3, meningkatkan aras kolesterol baik. kolesterol pun ada yang jahat, ada yang baik macam manusia. Okey, beta carotene ni dia memang ada jual jual macam sama ada bentuk cecair ataupun dalam bentuk pil pun ada. Okey, rasanya dia baik untuk mata kalau tak salah rasa. Okey, baik untuk mata. Okey, jom kita tengok C pula. Okey. Okey, Syarul bacakan soalan dan bacakan jawapan setiap satu tu. Lengkapkan carta ahli bagi proses pengeksrakan minyak kelapa sawit. Pensterilan, penanggalan, pencernaan, pengekstrakan, penurasan dan penulinan. Okey, ini adalah proses-proses pengekstrakan minyak kelapa sawit saya rasa korang kena hafal dan ingatlah jawapan-jawapan ni kena ingat jadi mungkin ada soalan dia suruh isi tempat kosong ataupun korang kena senaraikan jawapan untuk carta ahli tu. Okey. Jom tengok soalan seterusnya. Okey. So Rajah 2.1 menunjukkan satu eksperimen yang dijalankan di dalam makmal sains. So kat situ kita ada tiup penghantar dengan penyumbat
ada kelalangkun, ada larutan glukosa dan yeast, kita ada air kapur, kita ada kaki retot. Okey. So, Sasha, baca soalan A. Namakan proses yang berlaku dalam kelalangkun dalam Raja 2.1. Ada yeast Sasha. Proses apa kakaknya? Penapaian. Yes, proses penapaian. Ada yeast senang je nak ingat. Penapaian lah. Okey, jom tengok soalan seterusnya. Okey. Okey, Yusri, bacakan soalan B1. Apakah gas X yang dibebaskan dalam proses yang disebutkan dalam 3A? Apa jawapan dia? Karbon dioksida. Okey, karbon dioksida. Okey, terus bacakan soalan B2 tu. Yusri? Nyatakan satu ciri bagi gas X. Apa dia buat? Dia buat apa tu jawapan tu? Sebagi tu. Mengeruhkan air kapur. Okey, gas itu akan menyebabkan air kapur tu menjadi keruh. Tak sihat ke Yusri? Sesama je. Sesama je ya. Okey, seterusnya kita tengok soalan C ni. Rajah 2.2 menunjukkan proses penyulingan bagi campuran P. Campuran P adalah bahan yang dihasilkan dalam kelalangkun dalam rajah 2.1. Okey, kat situ kita ada termometer, air keluar, kondenser Liebig nama tu. Ada air masuk, ada hasil sulingan, bongkah kayu, penunu Bunsen, serpihan porselin dan kelalang penyulingan. Okey, kalau kita tengok pada gambar rajah tu. Okey. Faris. Bacakan tu soalan nombor 1. Namakan bahan tulen P. Apa dia, nak cuba ke? Etanol. Yes, good. Okey. Etanol proses ni penyulingan so dia menyebabkan proses untuk menghasilkan etanol Alright. So Fatin, yang seterusnya. Nyatakan satu kegunaan bahan P dalam bidang perubatan. Nak cuba Fatin, apa dalam bidang perubatan tu? Antiseptik. Yes, antiseptik. Kan kalau dia sapu dekat orang yang cucuk tu kan. Kalau tak kau nak cucuk saja boleh, tapi kalau kena jangkitan bakteria habis tangan. Okey. So biasa memang dia akan sapu dulu kat tangan kita. Okey. Okey, seterusnya. Doni, bacakan yang ketiga. Apakah kesan pengambilan bahan P secara berlebihan ke atas organ dalam badan seperti perut? Kejap kita tengok. Ke Doni nak cuba? Dia kata apa berlaku kalau kesan berlebihan, kalau dia ambil berlebihan. Apa berlaku dalam perut? Agaknya apa berlaku? Okey, bacakan jawapan Doni. Menghakis lapisan dalam perut dan menyebabkan pendarahan dan ulcer perut. Okey, maksudnya kalau dia kata kesan pengambilan bahan P secara berlebihan ke atas organ, sebenarnya tak boleh ambil pun. Tak boleh ambil ayat dia kesan berlebihan kan. Nanti orang fikir bila ada perkataan berlebihan ni, orang fikir boleh ambil. Padahal sebenarnya tak boleh ambil. Okey. Ni seolah-olah ayat ni menyatakan dia boleh ambil pula kan. Okey. Okey, so kita dah masuk bahagian yang terakhir. Okey, bahagian yang terakhir ini saya simpan tak jawapan dia.
Okey, saya tak simpan pula jawapan dia. Sekejap ya. Kita tengok bahagian C pula. Saya pinjam folder kerja form tu sekejap Dah nanti buang ni. Dah, terlupa. Masuk. Okey, so kita tengok bahagian C kajian menunjukkan minyak kelapa sawit mempunyai banyak nutrien yang diperlukan oleh badan kita. Okey, tadi sampai siapa tadi? Sampai Doni tadi kan? Doni kan? Okey. Okey Nurin, bacakan soalan A tu. Terangkan mengapakah minyak kelapa sawit lebih murah berbanding minyak sayuran lain seperti minyak jagung, minyak kacang dan minyak bunga matahari. Kenapa dia lebih murah? Okay, jom tengok jawapan. Okey. Okey, Nurin bacakan jawapan 4A tu. Nurin? Nampak kan? Nurin? Tak nampak. Hilang kejap. Nampak tak Nurin? 4A. Nampak? Bacakan. Minyak sawit lebih murah daripada minyak sayuran lain kerana minyak sawit lebih mudah diproses dan ditulinkan. Okey. Yang kedua? Kedua, sesuai bagi pembuatan pelbagai jenis bahan makanan dan bahan bukan makanan. Betul. Memang kalau kita tengok minyak kelapa sawit lah digunakan untuk buat meja. Bukan minyak dia punya
batang pelepah tak salah rasa. Sabun, itu dia punya minyak sawit. Almari, margarin, petrol, banyak lagi ni. Beta carotene, vitamin, vitamin pun boleh. Okey, nampak betapa banyaknya tujuan minyak kelapa sawit ni. Okey, sebab itulah dia jadi lebih murah berbanding dengan minyak yang lain. Okey. Okey, jom tengok soalan yang seterusnya. Okey, Asra, bacakan soalan B. Minyak sawit digunakan untuk menghasilkan pelbagai jenis produk. Mengapakah minyak sawit lebih banyak digunakan berbanding minyak sayuran yang lain dalam penghasilan produk makanan? Berikan alasan untuk menyokong pendapat anda. Kenapa minyak sawit ini lebih banyak digunakan berbanding dengan minyak sayuran lain dalam penghasilan produk makanan? Okey, kenapa banyak dalam produk makanan dia banyak digunakan? Okey, jom tengok jawapan. Okey. Tu dia banyak jawapan dia. Right. Okey, Asra nampak ke jawapan tu? Nampak? Bacakan tu, minyak lebih banyak digunakan berbanding minyak sayuran yang lain kerana Minyak sawit lebih banyak digunakan berbanding minyak sayuran yang lain dalam menghasilkan produk makanan kerana minyak Dia sawit ada. adalah lebih baik berbanding dengan minyak lain daripada segi mutu. Okey. Lepas tu? Mengandungi lemak-lemak yang berfaedah kepada kesihatan. Misalnya, minyak sawit mengandungi asid lemak omega 6, asid Linolik. yang boleh menurunkan faktor risiko kardiovaskular. Okey, jantung. Minyak sawit meningkatkan aras kolesterol baik, HDL, seperti mengurangkan aras kolesterol jahat, LDL di dalam darah. Okey. Minyak sawit boleh menahan haba dan menentang pengoksidaan apabila dipanaskan pada suhu tinggi. Maka minyak sawit sesuai digunakan untuk menggoreng makanan seperti donat dan pisang goreng. Kat tu banyak kat tepi jalan orang jual pisang goreng suka-suka jual. So semua tu disebabkan mudahnya minyak sawit. Okey, tapi memang kalau korang nak tahu minyak jenis yang lain memang mahal kalau kat pasaran. Jadi lebih baik kalau nak jimatkan kos, lebih baik korang beli minyak sawit lah. Lagi satu minyak sawit ni memang minyak yang dihasilkan di dalam negara kita. Okey, tu korang kena tahu dihasilkan di dalam negara kita. Okey, Syarul. C bacakan. Aktiviti pembangunan ladang sawit sering dikaitkan dengan punca masalah kepupusan flora dan fauna, pencemaran alam sekitar serta menjejaskan masyarakat setempat kerana melibatkan kawasan yang luas. Apakah cadangan anda untuk menguruskan aktiviti pembangunan ladang kelapa sawit ini supaya tidak memberi impak kepada alam sekitar dan masyarakat setempat? Wajarkan jawapan anda. Okey. Memang sebelum kita nak teroka sesuatu kawasan, dulu kita ada macam pertubuhan macam Felda, kita nak teroka kawasan, kita nak tanam kelapa sawit, jadi kita kena bersihkan kawasan tu dulu. Okey, kalau tak ada Felda tu dulu, mungkin ada setengah-setengah daripada korang ni mungkin atuk semara ni orang Felda. Korang boleh tanya dia lah macam mana dia orang memulakan meneroka tanah Felda ni. Dia orang bersihkan, dia orang tak keluar duit. Felda bayar segala-galanya, uruskan segala-galanya, bersihkan tanah, jadi dia orang tanam kelapa sawit. Okey, tanam semua tu, dia orang cuma ambil hasil je. Kalau tak salah rasa setiap berapa tahun biji benih akan ditanam semula, pihak Felda sendiri yang akan bagi. Jadi pembersihan kawasan tu memang melibatkan kawasan yang luas. Contohnya kalau korang pergi ke arah Pulau Keri kan, korang tengok ladang kelapa sawit sebesar-besarnya. Kau bayangkan waktu sebelum ada kelapa sawit tu, kawasan tu adalah kawasan hutan lah. Tak ada apa-apa hutan. Tetapi dibersihkan,
untuk membolehkan tanaman kelapa sawit. Okey. So, apa kesannya? Macam mana kita nak mengelakkan dia memberi impak kepada alam sekitar dan masyarakat tempat? Okey, jom kita tengok jawapan. Okey. Syarul, baca daripada C tu. Kaedah pengurusan lestari ladang kelapa sawit supaya tidak memberi impak kepada alam sekitar dan masyarakat setempat. Okay, pertama, Penggunaan tanah. penggunaan tanah. Okey. Baca pembukaan ladang. Pembukaan ladang kelapa sawit hanya di kawasan yang tanahnya sesuai untuk membangun komoditi kelapa sawit atau pertanian komoditi lain sahaja. Tanaman tutup bumi ditanam untuk mengekalkan nutrien dalam tanah untuk penanaman semula. Okey. So, di sekeliling kawasan kelapa sawit tu dia boleh buat tanaman lain untuk memastikan tanah kawasan sekitar kawasan kelapa sawit tu tidak akan terhakis. So untuk memastikan kualiti tanah tu sentiasa terjaga. Sebab itulah dia ada setengah-setengah kawasan kelapa sawit ni ditanam juga dengan tanaman lain untuk memastikan kualiti tanah tu sentiasa terjaga. Okey, Syasha, bacakan yang kedua tu pula tu. Penapis udara, kualiti udara. Penapis udara dipasang pada cerobong asap kilang untuk mengurangkan pencemaran udara. Okay, seterusnya. Mengamalkan konsep sisa sifar zero waste, iaitu tiada sebarang sisa daripada pemprosesan minyak sawit. Okey. Semua sisa dikikar semula atau digunakan dengan pelbagai cara. Misalnya, sirong diproses menjadi baja organik, manakala hampas kelapa sawit digunakan untuk menghasilkan gas metana. Okey, jap. So maksudnya zero waste ni, contoh kalau boleh daun tu dibuat benda lain, kita gunakan juga untuk buat benda lain. Macam saya cakap kapal lepas tu digunakan untuk buat meja. Meja yang korang guna tempat tuition tu kan ada meja yang lipat tu, ada meja yang kursi warna biru muda tu, tu dia guna daripada bahan-bahan daripada kelapa, pokok kelapa sawit. Kalau ada satu meja yang kat kelas satu lagi tu, yang meja biru tua tu, warna hitam tu, yang tu memang kayu. Dia berat sikit. Kalau korang tengok meja tu dia berat sikit. Kalau dekat meja kelas satu lagi tu dia ringan sikit. Tak tahulah diklaim juga meja ni buat pada bahan daripada pokok kelapa sawit ni lebih berkualiti. Sebab dia dipadatkan. Dia bukan daripada kayu, dia dipadatkan. Okey. Dulu masa saya dengan teacher pernah pergi buat lawatan ke MPOB, Malaysia Palm Oil Board. Maksudnya badan yang menguruskan mengenai kelapa sawit ni. Masa tu meja dibuat pada pokok kelapa sawit ni belum lagi ada. Jadi ada sikit je, ada masa tu ada minyak je. Mungkin minyak dengan sabun. Tapi banyak barang-barang dah ada dah masa tu. Jadi saya tengok sekarang dah ada dah. Semua bahan-bahan daripada kelapa sawit dah ada dah. Sebab tu banyak orang yang ada ladang ni dia lebih suka tanam kelapa sawit. Sebab kurang-kurangnya dia mengurangkan pembaziran. Maksudnya semua daripada buah, pokoknya, daunnya akan digunakan semula untuk kegunaan lain. Okey, Yusri bacakan yang seterusnya, yang keempat. Yusri? Okay. Yang keempat. Ya, undang-undang ni Cik. Sisa. Nampak tak yang keempat? Waste water, nampak? Ni. Undang-undang dan peraturan dikuatkuasakan supaya bahan sisa hasil pembuatan minyak kelapa sawit
yang dibebaskan dari kilang mematuhi tahap piawaian tertentu sebelum dibuang ke sumber air. Okey, setiap kilang yang memproses minyak kelapa sawit ni dia ada alat untuk memastikan bahan-bahan buangan daripada sisa-sisa pemprosesan tu dia ada proses yang tertentu sebelum dia boleh dibebaskan ke sumber air. Dia tak boleh buang macam tu. Proses tu pun memerlukan kos yang tertentu untuk membolehkan bahan buangan tu dibuang begitu saja ke dalam sumber air. Okey. So dalam bahagian yang terakhir ni, yang ni secerita sajalah. Yang hot challenge ni. Okey, pandemik COVID-19 telah menjadikan pembersih tangan berasaskan alkohol sangat penting. Mungkin sampai bila-bila lah. Okey. Bahan ini adalah alternatif terbaik selain memastikan tangan kita bersih serta mencuci menggunakan air dan sabun. Sebenarnya antiseptik ni, pembersih tangan ni dah lama dah tapi kita tak diamalkan. Kadang orang basuh tangan dekat kedai dia cuma basuh saja tangan. Even kedai tu tak sediakan sabun. Kan? Ataupun sabun basuh pinggan yang digunakan untuk basuh tangan. Okey. So sebenarnya dia ada kena guna sabun tangan, sabun basuh tangan. Sabun basuh pinggan, basuh pinggan. Dia ada kadar kimia yang tertentu. Pembersih tangan buatan sendiri boleh dibuat dengan menggunakan isopropyl alkohol yang mengandungi 91% alkohol. Jelaskan bagaimana untuk membuat pembersih tangan di rumah. Okey, ini secerita je lah. So caranya ialah, yang pertama ialah kita perlukan 2/3 cawan alkohol. Kena ada alkohol juga Atau kita perlukan 1/3 cawan aloe vera. Bolehlah petik aloe vera dekat depan pasu-pasu mak korang Lepas tu kita perlukan 5 hingga 10 titik minyak esensial. Tapi tak wajib minyak esensial ni nak tambah bau tak salah rasa. Okey, seterusnya arahan dia ialah tuang alkohol dan aloe vera ke dalam mangkuk. Aloe vera tu mestilah nak dia punya bahan cair bukannya kau masuk sebatang tu. Kacau sehingga cukup sebati. Tambahkan beberapa titis minyak esensial dan sebatikan. Kacau semula bahan dan tuang ke dalam bekas. Dan seterusnya label pembersih tangan itu dengan pelekat. Korang kena labelkan lah, takut nanti warna dia pun mengasyikkan menyebabkan orang minum. Okey, habis dah bab 5. Nanti kita nak masuk bab elektrochemistry iaitu bab 6. Okey, cukup dulu untuk hari ni. Habis awal lah kita. Okey. Nanti saya akan send korang elektrochemistry punya soalan Lepas elektrochemistry tu kita ada bab cahaya bab cahaya ni mungkin saya akan gunakan sedikit nota daripada fizik sebab ada persamaan kat situ. Nanti kita sampai nanti saya akan beritahu korang. Okey, hari ni habis awal jadi boleh Okey, terima kasih semua. Bye. Terima kasih, Terima kasih, sir. sir. Terima kasih, sir.